Selamat pagi. Hari ini cikgu akan mengajar topik bab 4 seperti yang dimaklumkan. Kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab 4 iaitu bab 4 bertajuk pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ini tajuk untuk bab 4. Okey, kita akan mulakan dengan 4.1. 4.1 berkenaan dengan pemerintahan Kesultanan Melayu. Pemerintahan Kesultanan Melayu. Pemerintahan Kesultanan Melayu ni kita akan melihat kepada 5 negeri. 5 negeri ini iaitu negeri Perlis, negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu dan negeri Johor. Okey. Inilah yang dikatakan sebagai inilah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jika cikgu tanya, apakah itu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu terdiri daripada negeri Johor, negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okay. Itu ialah pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu yang diwujudkan oleh kerajaan British semasa penjajahan di tanah Melayu. Okey, kita akan lihat tajuk 4.1 iaitu pemerintahan Kesultanan Melayu. Dari sini kita akan tengok kepada 4 bahagian iaitu latar belakang, pentadbiran, hubungan luar dan perundangan untuk setiap negeri yang berada di bawah naungan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Cikgu nak naikkan. Okay. Ada 5 negeri. Cikgu cuba nak ringkaskan di sinilah. Bukan ringkas cikgu nak nampakkan dengan mudah untuk kamu. Sekejap. Okey. Kita akan lihat kepada bahagian latar belakang dan pentadbiran dahulu. Kita buat sinilah Kita buat pentadbiran. Latar belakang. Yang satu lagi kita buat pentadbiran. Okey. Kita tengok pula negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Yang pertama ialah negeri Perlis. Negeri Perlis diketuai dari segi latar belakangnya, dia diketuai oleh seorang sultan yang bernama Said Husain Jamalulail. Okey, Said Husain Jamalulail. Dan Said Husain Jamalulail telah membentuk pentadbirannya dengan menubuhkan 22 mukim. Okey, 22 mukim di mana setiap itu akan diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Untuk menjalankan urusan pentadbiran negeri Perlis, ada 22 mukim dibentuk dan diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Okey. Sekarang yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat kepada negeri Kedah. Kedah, latar belakangnya, ia diperintah oleh seorang sultan bernama Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah iaitu
seorang sultan yang telah mendapat pengiktirafan dan digelar sebagai Sultan Muzaffar Shah. Okey. Sultan Muzaffar Shah akan dibantu oleh pembesar dalam pentadbirannya. Dengan mewujudkan beberapa wilayah. Dan juga daerah. Dekat negeri Kedah sahaja telah terdapat 128 mukim. Dalam wilayah ada daerah, dalam daerah ada mukim. Mukim di negeri Kedah sebanyak 128 mukim. Okey, itu untuk Kedah. Kita lihat seterusnya ialah negeri Kelantan. Negeri Kelantan diketuai oleh Sultan. Sultan-Sultan negeri Kelantan menggunakan gelaran Sultan Muhammad. Okey, pada masa pemerintahan ini, Sultan Muhammad ialah Sultan Muhammad yang pertama. Okey, Sultan Muhammad pertama yang mendapat pengiktirafan daripada Maharaja Siam. Okey, Sultan Muhammad pertama ini telah mendapat pengiktirafan daripada Maharaja Siam, yang seterusnya telah memberi kuasa dan pengaruh kepada Sultan Muhammad untuk meluaskan lagi pengaruhnya. Sama juga seperti Kedah, Sultan Muhammad akan dibantu oleh pembesar-pembesar di bawah nama Jemaah Menteri. Okey, di bawah nama Jemaah Menteri. Jemaah Menteri ini akan menguruskan pentadbiran wilayah di seluruh kawasan jajahan Kelantan. Okey, dan di peringkat paling bawah negeri Kelantan ialah pentadbiran yang dijalankan oleh Tok Kawing yang dibantu oleh seorang imam. Okey, itu di negeri Kelantan. Ini menunjukkan bahawa pentadbiran negeri Kelantan yang diketuai oleh Sultan Muhammad I daripada peringkat atasannya iaitu Jemaah Menteri kepada peringkat wilayah dan seterusnya di peringkat paling bawah iaitu dilaksanakan oleh Tok Kawing. Okey, negeri seterusnya iaitu negeri yang keempat ialah negeri Terengganu. Terengganu juga sama menggunakan gelaran Sultan Zainal Abidin. Dan Sultan Zainal Abidin yang pada masa ini diperintah oleh Sultan Zainal Abidin I. Sultan Zainal Abidin I. Sultan inilah bertanggungjawab dalam memelihara keamanan serta kemajuan negeri Terengganu. Sama ya, mana-mana negeri sama sahaja dia akan diketuai oleh seorang sultan dibantu oleh pembesar atau penasihat kepada sultan tersebut. Dan pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin ini, dia telah membentuk Jemaah Mesyuarat Kerajaan. Jemaah Mesyuarat Kerajaan. Jemaah Mesyuarat Kerajaan ini bertanggungjawab untuk memutuskan semua bentuk hukuman. Okey, dan ahli dalam majlis mesyuarat itu dikenali sebagai ahli mesyuarat kerajaan. Yang terakhir ialah Johor. Johor diketuai oleh Sultan Abu Bakar. Dari segi pentadbiran pula, Johor telah melaksanakan sistem pemerintahan yang berbentuk Majlis Jemaah Diraja. Ada Majlis Jemaah Diraja. Ada Jemaah Menteri. Dan jabatan-jabatan kerajaan. Ini ialah sistem pentadbiran yang dibuat
di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Perlis, negeri Terengganu dan negeri Johor. Okey, kita sambung. Tadi kita dah melihat dari segi latar belakang dan juga pentadbiran. Yang kali ini pula kita akan sambung dari segi hubungan luar dan juga perundangan. Kita lihat negeri Perlis. Hubungan luar negeri Perlis telah menjalinkan hubungan dengan negara Siam. Siam ini dikenali sebagai Thailand pada masa inilah. Dulu dia namanya ialah Siam. Hubungan luar telah dibuat dengan Perlis dengan Siam kerana untuk menghalang segala bentuk ancaman daripada kuasa luar. So, Siam akan membantu Perlis dalam mempertahankan negara daripada ancaman kuasa-kuasa luar. Dari segi perundangan pula, Perlis telah menggunakan Undang-Undang Kedah untuk menjalankan urus tabir kerajaan negeri Kedah. Di mana dalam Undang-Undang Kedah ini, Perlis memfokuskan kepada kebajikan rakyat. Untuk negeri Kedah, sama juga seperti Perlis, dia telah menjalankan hubungan luar dengan negara Siam. Hubungan luar dengan negara Siam ini adalah strategi untuk mempertahankan Kedah daripada ancaman kuasa luar. Pertahankan Kedah daripada ancaman kuasa luar. Dan dari segi perundangan, Kedah mempunyai undang-undangnya yang tersendiri, iaitu Undang-Undang Kedah. Di dalam Undang-Undang Kedah ini ada 5 fasal terhadap dan 5 fasal undang-undang yang awak boleh lihat dalam muka surat, dalam buku teks muka surat 87, ditulis sebagai Undang-Undang 1060, Tambera Datuk Seri Paduka Tuan, Hukum Kanon Datuk Kota, Adat Kebesaran dan Adat Meminang dan Undang-Undang 1199, di mana undang-undang ini telah memberikan hak kepada rakyat, kepada raja dan pemerintah untuk menerajui pentadbiran negeri Kedah. Okey, negeri Kelantan sama juga telah menjalankan hubungan luar dengan negara Siam. Okey, Kelantan juga telah buat hubungan dengan negara Siam dan juga negeri-negeri Melayu yang lain seperti Kelantan telah menjalinkan hubungan dengan Terengganu, dengan Kedah, dengan Patani. Okay. Dari segi perundangan, Kelantan telah membuat undang-undang syarak, telah melaksanakan undang-undang syarak. Undang-undang syarak ini bagi memastikan kerajaan negeri Kedah aman dan makmur. Negeri Terengganu juga telah menjalinkan hubungan luar yang baik dengan negeri Siam dan juga negeri-negeri Melayu yang lain seperti Kelantan, Patani dan juga Johor. Kelantan, Patani, Johor. Okay, dari segi undang-undang, Terengganu telah membuat Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu. Undang-Undang Tubuh Terengganu, di mana dalam Undang-Undang Tubuh ini memastikan telah menjadikan Terengganu negeri yang paling paling akhir sekali menerima penjajahan British, menerima bentuk penjajahan. Okey, dan yang terakhir sekali ialah negeri Johor. Johor dari segi hubungan luar, Johor telah melakukan hubungan luar dengan negeri-negeri Melayu yang lain seperti negeri Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Hubungan luar dengan negeri-negeri ini telah menjadikan Johor semakin kuat
Kerana bukan sahaja dengan negeri Melayu, tapi juga dengan negeri-negeri di Eropah ataupun di kawasan-kawasan yang serantau. Eropah, Jepun, banyaklah. So, Johor lebih international. Dari segi undang-undang, Johor telah melaksanakan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor seperti Kerajaan Negeri Terengganu. Mempunyai undang-undang tubuhnya yang tersendiri sehingga dan menjadikan Johor sebuah negeri yang paling lewat menerima sebarang bentuk penjajahan. Okey, itu untuk 4.1 bertajuk Pemerintahan Kesultanan Melayu yang kita boleh lihat dari segi latar belakang, pentadbiran, hubungan luar dan perundangan yang dilaksanakan oleh negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Sekarang kita akan tengok tajuk 4.2. Tajuk 4.2 mengenai perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Okey, perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebab kenapa British ingin meluaskan kuasanya? Apa faktor yang menyebabkan British ni ingin sangat meluaskan kuasanya di Perlis, di Kedah, di Kelantan dan juga yang di Terengganu? Yang pertama, kerana kedudukan yang strategik. Okey, kedudukan yang strategik antara Perlis, Kelantan, Terengganu ni penting kepada British kerana kedudukan yang strategik antara Siam dan Singapura. Strategik antara Siam dan Singapura. Kalau awak lihat dalam peta, kita tunjuklah sini. Dalam peta negara kita, dekat sini ialah Thailand. Okey, ini ialah Thailand. Okey. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Perlis, di sini Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu sebelah sini ya. Kan? Okey, laluan strategik bermaksud antara Thailand dan Singapura. Sini ialah Singapura. Inilah yang dikatakan sebagai laluan strategik. Laluan strategik antara Siam dan Singapura. Maksudnya dia hanya melalui laluan Selat Melaka sahaja. Okey, yang kedua, ialah menghalang kemasukan kuasa barat lain. Sebab kedua untuk halang kemasukan kuasa barat yang lain. Okey, untuk halang kuasa barat yang lain. Iaitu halang kuasa barat yang lain ni iaitu merujuk kepada mereka tak nak kuasa-kuasa barat seperti Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan juga Rusia meluaskan kuasa dekat tanah Melayu. Dia tak nak. Dia cuma nak kuasa lain tak boleh masuk. Cuma nak British saja. British nak dia yang menguasai kuasa barat, salah satu kuasa barat yang akan menguasai tanah Melayu. Kemarahan kuasa barat ini kita lihat dengan apa yang dia nak dalam semasa dia melakukan perluasan kuasa ni. Okey, halang kemasukan kuasa barat ini bermaksud British tak nak Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia turut menjajah tanah Melayu. Dia tak nak. Dia nak dia sahaja. British sahaja yang berkuasa untuk menakluki tanah Melayu. Di mana British
nak menguasai biji timah, menguasai bahan mentah. Okey, dia tak nak mereka ambil bahan mentah yang ada dekat tanah Melayu. Okey, itu yang dikatakan kenapa dia nak sekat kemarahan kuasa lain. Okey, sebab dia tak nak orang lain ambil biji timah dekat negara dia. Dan dia tahu Jerman juga, sebenarnya Jerman nak dapatkan Langkawi. Okey, Jerman ni nak Langkawi. Amerika Syarikat pula dia nakkan negeri Terengganu. Semua kuasa-kuasa luar ni dia dah ada strategi dia. Perancis pula dia nak kawasan Segenting Kra untuk kawasan yang berpotensi menjadi kawasan perdagangan antarabangsa. Okey, pelabuhan antarabangsa. Dan Rusia dia nak kawasan Ujung Salang. Sebab tu dia tak nak kuasa luar masuk ke tanah Melayu. Okey. Yang ketiga ialah faktor kenapa British ingin menguasai negeri-negeri di tanah Melayu, kemakmuran dan kekayaan bahan mentah. Kemakmuran dan kekayaan bahan mentah. Okey, tanah Melayu semua maklum, semua tahu mempunyai banyak sangat bahan mentah, banyak sangat hasil pertanian, hasil peternakan, banyak sangat sumber bekalan makanan yang ada yang menarik minat orang British untuk menguasai tanah Melayu. Okey, bagi Kelantan dengan Terengganu pula, aktiviti pembuatan seperti pertukangan dan pembinaan kapal. Ini adalah salah satu sumber penting kepada kawasan British, kepada pengaruh British lah. Sebab itulah mereka nakkan apa saja yang ada dekat tanah Melayu. Tanah Melayu ni banyak apa tadi cikgu sebut sebagai sumber makanan. Okey, dia ada sumber makanan. Dia ada kawasan pertukangan. Dia ada aktiviti pertukangan. Dia ada hasil pertanian. Banyak yang telah menjadikan tanah Melayu ni diperlukan oleh orang British. Okey, yang keempat ialah menghubungkan Burma dan Pulau Pinang. Hubungkan Burma dan Pulau Pinang. Okey, hubungkan Burma dengan Pulau Pinang ini melalui jalan raya. Melalui telegraf, melalui kereta api. Ini sebenarnya keinginan British, dia nak bentuk jaringan kereta api yang besar, yang luas. Dan yang terakhir, British ingin mengekalkan ialah untuk mengatakan sebagai beban orang putih. Beban orang putih ni bermaksud British berasa bertanggungjawab untuk memajukan negeri-negeri dekat tanah Melayu. Itu yang dikatakan sebagai satu kewajaran kenapa dia perlukan perluasan kuasa tersebut. Okey, apa strategi yang dibuat oleh pihak British untuk memastikan dia dapat menguasai tanah Melayu ini? Strategi. Okey, apa strategi yang dibuat oleh pihak British untuk memasuki tanah Melayu ini? Kita lihat strategi dia. Yang pertama, British telah membuat Perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok. Okey, Perjanjian Bangkok. Okey, seperti yang maklum tadi cikgu dah sebut, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, 4 negeri ini telah membuat hubungan baik dengan Siam. Okey, Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Siam. Okey, dari mana Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu ni akan menghantar bunga emas
dia akan menghantar bunga emas kepada Siam. Okey, negeri-negeri ni akan menghantar bunga emas kepada kerajaan Siam sebagai tanda persahabatan. Okey, sebagai tanda persahabatan di mana matlamat utama British pada masa ini ialah untuk memastikan laluan perdagangan di antara China dan India ini selamat. Okey, dia nak pastikan macam mana British nak pastikan dia boleh menguasai negeri-negeri ini dengan mudah. Okey. Apa yang berlaku untuk memastikan keadaan ini lebih baik dengan melaksanakan Perjanjian Bangkok 1909. Itu yang dibuat oleh kerajaan British untuk memastikan dia terus kukuh dan berkuasa dengan melaksanakan Perjanjian Bangkok 1909. Okey, itu strategi yang dibuat oleh. Kita lihat macam mana peristiwa Perjanjian Bangkok ini berlaku bermula daripada April 1907 hingga kepada Mac 1909. Awak tak perlu ingat tarikh ni, awak sebut je berlakunya peristiwa Perjanjian Bangkok. Okey, yang di mana bermula daripada rundingan. Okey, rundingan. Lepas tu dia orang akan ke pejabat tanah untuk pastikan usaha untuk melakukan penjajahan itu berhasil. Yang ketiga, sampaikan hasrat kepada pihak British. Yang keempat, Raja Siam mendapat makluman. Seterusnya, buat draft perjanjian. Dan yang terakhir, tanda tangan. Okey, tanda tangan. Okey, tanda tangan dan terakhirlah pada tangan ini termeterailah semasa tanda tangan inilah termeterai Perjanjian Bangkok. Termeterai Perjanjian Bangkok ini bermaksud negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu berada di bawah kuasa British. Okey. British ni pandai dia pujuk orang kerajaan Siam, sampaikan hasrat kepada kerajaan Siam, lepas tu buat draft perjanjian dan berjaya berjanji buat tanda tangan dan akhirnya negeri-negeri ini terletak di bawah naungan kerajaan British. Okey, nak buat apa-apa kena strategi. Awak nak belajar, nak peksa tahun depan nak masuk tingkatan 4, masuk form 5, nak SPM. Itu adalah strategi macam mana awak nak berjaya. Okey, tajuk seterusnya ialah tajuk 4.3. 4.3 tajuk berkenaan dengan perluasan kuasa British di Johor. Okey, perluasan kuasa British di Johor. Okey, perluasan kuasa British di Johor. Johor ni merupakan satu sistem pemerintahan yang memang teratur. Sebelum British campur tangan lagi pun, mereka telah mengadakan undang-undang tubuh kerajaannya sendiri. Dan banyak usaha pihak British untuk mendapatkan Johor memang agak payah. Okey. Namun, akhir-akhir sekali, British berjaya juga mendapatkan negeri Johor setelah penguasaan British di Singapura menyebabkan kedudukan Johor terancam bila British telah berjaya menduduki Singapura dan Johor terasa kesan bila British telah menggunakan beberapa isu bagi memastikan Johor boleh masuk dalam jajahan British. Okey. So, Johor ni merupakan sebuah negeri yang paling lambat menerima penjajahan British. Seperti awak faham, awak maklum, cikgu ada sebut berkenaan dengan usaha kemajuan iaitu undang-undang tubuh
kerajaan negeri Johor yang menunjukkan kemajuan dan kemakmuran negeri Johor. Tulisan cikgu kan, cikgu potonglah sekejap ya. Cikgu ni lawa sangat kan. Kemajuan dan kemakmuran. Okey. Kemajuan dan kemakmuran ekonomi Johor ni kita boleh lihat ekonomi Johor daripada segi ekonomi komersial iaitu pertanian. Okey, ekonomi pertanian. Lepas tu mempunyai pemerintah yang bijaksana. Kenapa Johor ni sebuah negeri yang hebat? Kerana dia ada pemerintah yang bijaksana. Yang ketiga, kerana golongan-golongan pentadbir dia yang committed. Golongan pentadbir yang committed iaitu bertanggungjawab. Okey, yang committed bermaksud yang bertanggungjawab. Dan yang keempat, pemodenan Johor. Pemodenan dari segi pentadbiran, infrastruktur, itulah yang telah membawa kepada kerajaan negeri Johor yang maju. Walau bagaimanapun, British masih lagi mencuba untuk mendapatkan negeri Johor. Okey, British masih lagi mencuba untuk mendapatkan negeri Johor. Apa strategi yang dibuat oleh kerajaan British untuk mendapatkan negeri Johor? Bila Johor ni merupakan sebuah negeri yang maju, yang makmur, yang bebas, yang begitu berjaya menandingi negeri-negeri yang lain, maka British tidak mahu ketinggalan dalam mendapatkan negeri Johor. So, ada cara yang dibuat oleh kerajaan British untuk mendapatkan negeri Johor. Okey, apa yang dibuat oleh kerajaan British ialah dengan melaksanakan perjanjian antara sultan. Yang pertama yang dibuat oleh kerajaan British ialah perjanjian antara sultan. Perjanjian antara Sultan Ali dengan Sultan Temenggung Ibrahim ini, jika Kesang tak dijual, maka Kesang tu ialah sebuah daerah ya. Kesang tu tak dijual oleh Sultan. Kesang tu mestilah terlebih dahulu ditawarkan kepada pihak British. Itu antara perjanjian Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim. British buat perjanjian dengan mereka, jika nak jual satu-satu daerah, mesti bagi tahu dia dahulu. Okey, lepas tu perjanjian setia 1885. Semuanya adalah berbentuk perjanjian. Perjanjian antara sultan. Yang pertama antara Sultan Ali dengan Sultan Temenggung. Yang kedua ialah perjanjian setia 1885. Kemudian ialah cadangan kepada British untuk menempatkan residen. Okey, yang pertama perjanjian, yang kedua letak seorang residen. Okey, letakkan seorang residen dekat Johor. Yang ketiga, manipulasi kedudukan keuangan. Manipulasi kedudukan keuangan. Manipulasi kedudukan keuangan Johor dengan tawarkan duit kepada kerajaan Johor supaya dapat biayai kereta api. Tapi walau bagaimanapun usaha ini tidak berjaya kerana Johor merupakan sebuah negeri yang kuat dan kaya pada waktu ini dan tidak termakan dengan cara yang dibuat oleh pihak British. Okey, seterusnya Sultan Ibrahim pula telah menandatangani perjanjian dengan orang British dan telah bersetuju untuk menempatkan seorang konsul. Jawatan konsul diterima oleh kerajaan negeri Johor. Okey, itu adalah strategi yang dibuat oleh kerajaan Johor strategi yang dibuat oleh kerajaan British untuk menakluki negeri Johor. Okey, seterusnya tajuk 4.4. 4.4.
Okay, 4.4 ialah mengenai pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ini tajuk dia. Latar belakang dia. Okay, yang pertama, macam mana pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Okay, pentadbiran dia bersifat longgar. Longgar maksudnya tidak kuat lah. Yang pertama, longgar. Yang kedua, membeza-bezakan. Okay, membeza-bezakan pentadbiran negeri-negeri Melayu dengan negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu bersekutu macam ni, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu sebegini. Maksudnya berbeza-beza. Okay, yang ketiga, pentadbiran negeri Melayu bersekutu ini, sorry ya, tersonteng pula. Yang ketiga, diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Apa? Okey, pentadbiran negeri Melayu tidak bersekutu, dia bersifat longgar. Satu, dia membeza-bezakan antara negeri Melayu bersekutu dengan negeri Melayu tidak bersekutu. Pentadbiran negeri Melayu tidak bersekutu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Kalau negeri Melayu bersekutu diketuai oleh Governor. Kemudian, Raja negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kuasanya lebih besar. Raja lebih kuasa berbanding dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang seterusnya lagi, yang kelima-lima negeri ni, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu tadi, sebuah negeri yang mempunyai pemerintahan beraja dengan mempunyai kuasa autonomi. Okey, yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini berasingan. Pentadbirannya berasingan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Oleh yang demikian, usaha British untuk gabungkan negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu gagal. Okey, dia tak berjaya untuk menggabungkan pemerintahan tersebut. Okey. Okey, kemudian kita lihatlah macam mana bentuk pentadbiran-pentadbiran di negeri-negeri ini. Okay, kita lihat pentadbiran dia. Tadi kita lihat latar belakang negeri Melayu tak bersekutu. So, negeri Melayu tak bersekutu tadi, cikgu sebut ada banyak. So, pentadbiran. Kita lihat pentadbiran di setiap negeri. Okay, kita lihat pentadbiran di setiap negeri. Yang pertama, kita lihat pentadbiran di negeri Perlis. Pentadbiran di negeri Perlis. Okay, pentadbiran di negeri Perlis ada penasihat British. Yang pertama, ada penasihat British. Yang kedua, ada Majlis Mesyuarat Negeri. Yang ketiga, kaki tangan orang Melayu. Kaki tangan awam Melayu ada pegawai Melayu, ada pengawai Eropah. Okey, dan yang seterusnya, setiausaha kerajaan. Okey. Untuk negeri Kedah, pentadbiran negeri Kedah. Okey, sama juga ada penasihat British.
yang terlibat secara langsung dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, semua pentadbiran mesti dapat keizinan Sultan. Semua urusan mesti ada keizinan Sultan. Yang ketiga, orang Melayu terlibat dalam perkhidmatan. Dan yang seterusnya, mesti juga ada setiausaha kerajaan. Okey, seterusnya ialah negeri Kelantan. Negeri Kelantan sama, ada penasihat British. Yang kedua, Sultan akan jadi pengerusi dalam setiap mesyuarat. Yang ketiga, ada orang Melayu dan orang Eropah dalam perkhidmatan kerajaan. Dan yang seterusnya, menteri besar. Dia tidak ada setiausaha. Ada menteri besar. Okey. Seterusnya ialah pentadbiran untuk negeri Terengganu. Macam mana pentadbiran negeri Melayu tidak bersekutu untuk negeri Terengganu. Terengganu berdasarkan Undang-Undang Kerajaan Negeri Terengganu, dia ikut Undang-Undang Terengganu. Undang-undang ini telah meletakkan bahawa undang-undang ini meletakkan bahawa segala ketetapan undang-undang tidak boleh dipinda. Ketetapan undang-undang tidak boleh dipinda. Okey, lepas tu ada penasihat British. Sama macam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang lain. Dia ada penasihat British. Dia ada jemaah menteri. Ada jemaah mesyuarat, majlis mesyuarat kerajaan. Okey, dan yang terakhir, orang Melayu. Orang Melayu dan orang Eropah jadi perkhidmatan kerajaan. Okey, kita lihat yang terakhir untuk bab 4 ini ialah Johor. Okey, Johor dia juga ada undang-undang sendiri, iaitu berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Yang kedua, dijalankan oleh Menteri Besar. Okey, dijalankan oleh Menteri Besar. Ada setiausaha kerajaan negeri. Ada Majlis Mesyuarat Negeri. Ada Majlis Mesyuarat Menteri. Majlis Mesyuarat Menteri. Lepas tu ada orang Eropah dengan orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan. So dekat sini pentadbiran kerajaan negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu ini ada sistem pentadbiran dia yang sendiri. Okey, kita lihat perkembangan yang terakhir untuk tajuk ini ialah perkembangan pentadbiran. Perkembangan. Cikgu punya tulisan makin lama makin lawa. Perkembangan. Perkembangan pentadbiran. Okey. Perkembangan pentadbiran bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Yang pertama ialah kedudukan Sultan dikekalkan. Yang kedua, penerusan sistem pentadbiran tradisional. Sistem tradisional diteruskan. Yang ketiga, pengenalan birokrasi barat.
Ini ialah perkembangan pentadbiran bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Iaitu yang pertama, Sultan tu dikekalkan, tidak ada perubahan berlaku dalam kedudukan Sultan. Maksudnya Sultan masih lagi berkuasa. Okey, Sultan masih lagi berkuasa. Ada juga pembesar yang akan membantu Sultan walaupun tugas tu tidak berubah. Dan ada yang mengutip cukai, sebaliknya diberikan allowance. Okey, pembesar tak ada lagi dah kutip cukai, cuma diberikan allowance. Yang kedua ialah penerusan sistem pentadbiran tradisional, iaitu sistem jemaah menteri dan sistem majlis negeri. Dan pembesar Melayu menjadi peneraju dalam sistem pentadbiran negeri. Dan yang ketiga ialah pengenalan sistem birokrasi barat, bermaksud ada jabatan-jabatan ditubuhkan. Dan satu lagi ialah undang-undang barat. Polis juga telah ditubuhkan. Mahkamah juga telah ditubuhkan. Okay, itu berkenaan dengan sistem pentadbiran yang masih kekal, yang selepas perkembangan sistem pentadbiran untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu.